Hai, hari ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk membuat roket payung terjun berinovasi. Antara bahan-bahan yang kita perlukan ialah Kaedah membuat pelancar roket air. Di hujung pipe ni, kita pasang end cap dan salah satunya kita masukkan injap tayar pada end cap. Saya akan tebuk dulu end cap ni. Fungsi injap tayar ini adalah untuk mengepam udara masuk ke dalam roket untuk menghasilkan tekanan dan daya. Sekarang kami akan gamkan semua bahan ini dengan sempurna supaya tidak berlaku kebocoran yang menyebabkan molekul-molekul udara tidak dapat masuk dengan sempurna. Kita tandakan bahagian pipe yang akan kita masukkan roket, lebih kurang 3/4 di dalam botol. Bahagian ini kita akan kembungkan menggunakan pemanas iaitu heat gun untuk memastikan kawasan ini sesuai dengan saiz lubang roket, padat dan tidak akan berlakunya pengeluaran air dan udara semasa proses ujian ini. Kita pasangkan tai kabel dan soket yang akan berfungsi sebagai pengunci kepada roket ini, dan alat ini merupakan nadi utama untuk pelepas roket. Dari segi bentuk rekaan, roket air di hadapannya dibentuk meruncing atau tajam bagi mengurangkan rintangan angin, geseran atau daya selatan untuk membolehkan roket meluncur lebih jauh menepati sasaran. Reka bentuk sayap juga memerlukan aplikasi prinsip fizik bagi memberi kestabilan kepada roket semasa dilancarkan. Kita akan masukkan air ke dalam botol lebih kurang 1/3 daripada botol. Tangki plastik untuk membuat roket tidak boleh terlalu panjang atau pendek. Jika tidak, roket ini mungkin tidak seimbang. Akibatnya, roket air akan terbang tidak rata, jatuh ke sisi atau tidak dapat naik ke udara sama sekali. saya akan tunjukkan cara-cara untuk membuat payung terjun. Pertama, dengan menggunakan plastik sampah yang nipis, kita potong pada bahagian hujung, kemudian lipatkan kepada 4 bahagian seperti ini. Potong mengikut lapisan yang paling pendek. Pasangkan tali payung terjun secara sekata supaya ianya seimbang. Hujung tali ini diikat dan disambung dengan getah gelang supaya rentapan payung terjun itu lebih anjal. Dan akhir sekali, kita akan ikat tali penyambung antara payung terjun, roket dan penutup. Bila kita mengepam udara ke dalam botol, banyak molekul-molekul gas iaitu udara yang memasuki botol ini. Ianya memenuhi ruang di dalam botol, akan berlanggaran dengan molekul-molekul air yang ada di dalam botol dan seterusnya memberikan tekanan dan ianya melanggar dinding bekas. Lebih banyak molekul-molekul udara, lebih tinggi tekanannya. Bila tekanan semakin tinggi, ia akan menyimpan tenaga di dalam botol ini. Apabila kita menarik pengunci ini pada bawah botol, air yang dilepaskan memberikan daya tujahan kepada botol ini dan meluncur ke hadapan. Udara yang dikeluarkan di belakang roket menghasilkan satu momentum yang tinggi ke arah belakang. Hal ini memberikan satu momentum pada roket pada magnitud yang sama, tetapi dalam arah berlawanan yang menyebabkan roket meluncur ke hadapan. Roket yang bergerak ke hadapan mempunyai magnitud momentum yang setara dengan momentum udara gas dari belakang roket, iaitu untuk menyimbangkan jumlah momentum yang mula-mulanya sifar. Sir Isaac Newton menerangkan daya tarikan graviti beserta hukum pergerakan yang dikenali sebagai hukum Newton. Dalam hukum gerakan Newton ketiga, ia menyatakan setiap daya mempunyai daya tindak balas pada magnitud yang sama tetapi pada arah bertentangan. Aplikasi prinsip Archimedes pada roket air di dasar botol menyebabkan berat botol semakin bertambah. Botol itu kekal di bawah kerana jisimnya dan tarikan graviti. Botol ini tidak akan terapung dengan sendirinya kerana ianya tidak berada di dalam medium cecair, tapi ianya juga boleh berlaku pada medium udara. Sebagai contoh, balon udara panas. Pada projek kali ini, kami akan menggunakan inovasi payung terjun untuk membolehkan roket ini mendarat dengan perlahan dan selamat. Contohnya dalam keadaan banjir besar, bekalan makanan dan ubat-ubatan kadang-kala perlu dijatuhkan melalui udara. Macam mana roket ini mendarat? Payung terjun adalah kaedah pemindahan dari titik tinggi ke bumi dengan bantuan graviti yang melibatkan kawalan kelajuan semasa turun menggunakan payung terjun. Pada ketinggian maksimum, roket ini akan mulai menurun dan di saat itu, payung terjun akan terbuka dan akan melambatkan proses pendaratan. Pendaratan yang lebih perlahan ini mengurangkan risiko hentakan akibat daripada tarikan graviti. Kesimpulan yang kita dapat daripada ujian ini adalah kita dapat melihat bahawa membuat roket air daripada botol plastik bukanlah sesuatu yang sukar. Penting untuk kita ketahui bahawa jumlah paras air dan tekanan udara di dalam botol adalah faktor utama yang diukur untuk melihat sejauh mana roket akan meluncur. Bahagian-bahagian roket juga memainkan peranan penting seperti sayap roket, muncung roket, badan roket dan lubang di bawah roket yang merupakan punca utama memberi kuasa tujahan dan momentum selain sebagai lubang keluarnya campuran air dan udara. Terima kasih.